Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar murid-murid semua? Okay, hari ini kita berjumpa lagi untuk menyambung pelajaran kita untuk bagi sains tahun 3. Okay, tajuk masih lagi kita membincangkan tentang tajuk haiwan dan hari ini kita akan sambung berkenaan dengan kegigian haiwan. Okay. Dalam tajuk kegigian haiwan ini, cikgu harap kamu akan dapat membanding dan membezakan kegigian haiwan herbivor, karnivor dan haiwan omnivor. Okay. Pada sesi yang lepas kita telah pun belajar tentang apa itu haiwan herbivor, haiwan karnivor dan haiwan omnivor. Cikgu harap kamu masih ingat ya. Okey, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu harap kamu dapat bersedia dengan buku teks, okey, dan buka muka surat 64, 65, 66 dan 67 bagi memudahkan kamu merujuk dan kamu akan jadi lebih faham tentang apa yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, baik. Dah bersedia? Baik. Pada pembelajaran yang lepas, kita telah belajar tentang jenis-jenis gigi. Okey, kalau kamu masih ingat, terdapat 3 jenis gigi, okey, yang kamu telah belajar, iaitu yang pertama gigi kacip yang fungsinya untuk memotong makanan. Kemudian kita ada gigi taring untuk mengoyak makanan dan kita ada gigi geraham untuk melumatkan makanan. Pada pembelajaran yang lepas juga, kamu telah mengelaskan haiwan kepada 3 kumpulan, iaitu kumpulan yang pertama, haiwan yang makan tumbuhan. Okay. Kemudian kumpulan yang kedua, haiwan yang makan haiwan lain. Dan kumpulan yang ketiga, haiwan yang makan tumbuhan dan haiwan lain. Baik. Okey, hari ini kita akan bincangkan tentang bagaimana tabiat makan haiwan itu disesuaikan dengan jenis gigi yang telah kita pelajari. Okey, cuba kamu bayangkan apa jenis gigi yang digunakan oleh kambing untuk memakan rumput. Okey, dan apa jenis gigi yang digunakan oleh harimau untuk mengoyak daging. Okey, dan apa pula jenis gigi yang digunakan oleh monyet untuk makan pisang dan juga untuk makan ayam goreng. Okey, boleh kamu bayangkan? Okey, sebenarnya murid-murid, haiwan mempunyai kegigian yang berbeza. Okey, berdasarkan kepada jenis makanan yang dimakan. Okey, kita tengok kumpulan haiwan yang pertama iaitu kumpulan haiwan herbivor. Kumpulan herbivor ialah kumpulan haiwan yang makan tumbuhan sahaja. Jadi, bagi kumpulan herbivor, okey, haiwan ini mempunyai gigi kacip yang kuat untuk memotong makanan dan mereka juga mempunyai gigi geraham untuk menghancurkan makanan. Jadi, bagi haiwan kumpulan herbivor, okey, gigi yang sesuai bagi mereka ialah gigi kacip dan gigi geraham. Okey, baik. Kita tengok kumpulan yang kedua iaitu kumpulan karnivor. Okey, sebagaimana yang kita dah tahu, kumpulan karnivor ialah haiwan yang makan haiwan lain. Jadi, untuk membolehkan haiwan karnivor mengoyak daging haiwan lain untuk dijadikan makanan, maka haiwan karnivor perlu mempunyai gigi taring yang kuat. Okey, dan haiwan karnivor juga mempunyai gigi geraham untuk menghancurkan makanan yang dimakan. Okey, bagaimana pula dengan kumpulan omnivor? Bagi haiwan dalam kelas kumpulan omnivor, okey, mereka mempunyai gigi kacip untuk memotong makanan dan mereka juga mempunyai gigi taring untuk mengoyak makanan dan juga mereka mempunyai gigi geraham untuk menghancurkan ataupun melumatkan makanan. Jadi, bagi haiwan kumpulan herbivor, mereka hanya ada gigi kacip dan gigi geraham. Bagi haiwan karnivor, mereka mempunyai gigi taring dan juga gigi geraham. Tetapi bagi haiwan kumpulan omnivor, mereka mempunyai semua jenis gigi, iaitu gigi kacip, gigi taring dan gigi geraham untuk melumatkan makanan. Okey, baik, boleh kamu bezakan antara ketiga-tiga kumpulan haiwan dan jenis gigi yang ada pada mereka. Okey, baik. Untuk meningkatkan kefahaman kamu, cuba kita suaikan gambar-gambar yang ada
di sini. Okey. Kita ada harimau, kita ada kambing dan kita ada monyet. Okey. Boleh tak kamu sesuaikan? Harimau tadi kita dah belajar harimau mempunyai gigi. Okey. Tadi kita dah tengok harimau ialah haiwan karnivor dan haiwan karnivor ialah haiwan yang makan haiwan lain. Maka harimau mesti mempunyai gigi taring dan gigi geraham. Okey, cuba kamu padankan. Jadi untuk membolehkan harimau makan, maka harimau mesti mempunyai gigi taring dan gigi geraham. Okey, cuba kamu padankan. Okey, betul. Okey, cuba tengok gambar yang kedua, gambar kambing. Okey, kambing ialah haiwan herbivor. Jadi kambing mesti mempunyai gigi kacip yang kuat untuk memotong rumput dan mempunyai gigi geraham untuk melumatkan rumput tersebut. Jadi mari kita padankan. Okey, betul. Okey, kemudian bagi monyet pula, monyet ialah haiwan omnivor. Jadi monyet mesti mempunyai gigi kacip, gigi taring dan gigi geraham. Okey, bagus. Baik, jadi cikgu harap kamu faham tentang jenis-jenis gigi yang ada pada haiwan herbivor, haiwan karnivor dan haiwan omnivor. Boleh ya? Baik. Okey, kita teruskan lagi. Okey, daripada apa yang kita bincangkan tadi, kita akan dapati bahawa sekiranya haiwan mempunyai kegigian yang tidak sesuai dengan tabiat makannya, apakah yang mungkin akan berlaku? Okey, kalau kita tengok contoh. Okey, bagi haiwan herbivor, okey, contohnya kambing mempunyai gigi taring, apa yang akan berlaku? Okey, sudah semestinya kambing tidak dapat memotong rumput yang dimakan. Okey, begitu juga dengan singa. Okey, sekiranya singa menggunakan gigi kacip untuk mengoyakkan makanan, agak-agak boleh tak singa tu makan daging tersebut? Tak boleh kan? Okey, baik. Jadi, okey, haiwan mestilah mempunyai kegigian yang sesuai berdasarkan kepada tabiat makannya. Okey. Ada sesetengah haiwan berlaku perubahan terhadap tabiat makan haiwan tersebut. Okey, sebagai contoh, kalau kita tengok beruang, beruang pada asalnya ialah haiwan omnivor kerana beruang makan tumbuhan dan haiwan lain. Tetapi kalau kita lihat beruang kutub, disebabkan beruang kutub ialah haiwan yang hidup di kawasan bersalji dan di kawasan tersebut sukar untuk mencari tumbuh-tumbuhan, maka makanan bagi beruang kutub hanyalah haiwan lain sahaja. Jadi, beruang kutub telah melakukan penyesuaian terhadap tabiat makannya. Walaupun beruang pada asalnya ialah haiwan omnivor, tapi bagi beruang kutub, oleh kerana tabiat makannya telah berubah kepada memakan haiwan lain sahaja, maka beruang kutub boleh kita kategorikan sebagai haiwan karnivor. Okey? Baik. Boleh tak kamu fikirkan apa lagi haiwan lain yang telah berubah tabiat makannya? Okey, untuk mengenal pasti haiwan-haiwan tersebut, kamu boleh bincangkan di antara kawan-kawan kamu. Okey, cikgu harap kamu faham apa yang telah kita belajar hari ini, iaitu penyesuaian tabiat makan haiwan dengan jenis-jenis gigi yang sepatutnya. Jangan lupa untuk jawab latihan dalam buku aktiviti, dalam muka surat 42, 43 dan 44. Okey, kalau dah siap nanti, hantarkan kepada cikgu untuk disemak. Okey, cukup dulu untuk kali ini. Kita akan jumpa lagi pada tajuk-tajuk yang lain pula di masa akan datang. Okey, jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.